Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap murid-murid semua dalam keadaan sihat, sihat-sihat semualah. Okey. Pada hari ini kita akan mulakan pelajaran kita iaitu bab 1. Tajuknya Mukmin yang Bertakwa. Baik anak-anak murid, kita mulakan pelajaran kita dengan bacaan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Murid-murid dikehendaki untuk mendengar surah ini dan mengikut bacaan dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Okey. Murid-murid boleh mendengar ayat bacaan tadi secara berulang. Boleh reverse video ini Okey, baik murid-murid. Sekarang ni kita akan pindah kepada terjemahan ayat. Okey, ayat yang pertama Alif Lam Mim. Okey, ayat yang kedua, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Terjemahan ayat yang ketiga, seperti yang kalian tengok dalam slideshow ini, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara gaib dan mendirikan sembahyang serta membelanjakan atau mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Terjemahan ayat yang keempat, dan juga orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu, iaitu Nabi Muhammad SAW, dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripada Nabi Muhammad lah, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat dengan sepenuhnya. Kitab-kitab terdahulu iaitu seperti yang korang tahu, iaitu kitab Injil iaitu Nabi Isa, dan kitab-kitab yang sebelum-sebelumnya seperti kitab Zabur dan macam-macam lagi kitab lah. Ada 5 kitab kan. Saya nak awak flashback balik apa nama kitab-kitab Nabi terdahulu. Okey. Itulah terjemahan ayat 1 sehingga 5. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada intisari ayat. Apa maksud intisari ayat? Isi keseluruhan ayat lah. Kandungan ayat. Macam itulah. Okey, ada 2. Tidak ada sebarang syak terhadap Al-Quran ya. Kita tak boleh ada rasa Al-Quran ni bukan daripada Allah. Jadi kita tidak boleh ada rasa ragu-ragu terhadap ayat-ayat daripada ayat dalam Al-Quran. Okey, yang seterusnya panduan bagi orang yang bertakwa. Al-Quran ni sentiasa menjadi panduan kepada orang-orang yang beriman. Panduan tu macam mana? Dari segi hukum, daripada segi walaupun orang contohnya orang tu dalam keadaan yang tidak tenang, dia nak mencari ketenangan, boleh membaca Al-Quran. Itulah dikatakan Al-Quran ni sebagai panduan pada orang-orang yang bertakwa. Okey anak-anak murid, sekarang kita akan berpindah kepada ciri orang yang bertakwa. Bagaimana kita nak menjadi orang yang bertakwa? Yang pertama, kita haruslah beriman kepada perkara gaib. Banyak perkara-perkara gaib seperti yang korang tahu, itu malaikat, syaitan, syurga, neraka, pahala, dosa, semua tu perkara gaib, benda yang kita tidak nampak. Okey, seterusnya mendirikan solat. Orang yang bertakwa takkan meninggalkan solat. Jadi anak-anak murid, janganlah tinggal solat ya. Okey, seterusnya menginfakkan harta. Okey, menginfakkan harta ni, infak ni maksudnya mengeluarkan harta lah. Ada rezeki lebih, kita sedekah. Awak sekarang ni bukannya seorang yang bekerja, jadi awak boleh share makanan ataupun memberi bantuan, itu ada juga sedekah.
Okey, seterusnya beriman kepada kitab. Korang tahu kan, kitab Al-Quran kita ni diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita juga wajib percaya dan beriman bahawa Nabi sebelum ni juga ada menerima kitab seperti Nabi Isa, iaitu kitab Injil. Yang terakhir, beriman kepada hari akhirat. Kita wajib beriman. Kita wajib percaya adanya hari akhirat. Okey, antara kitab yang diturunkan selain daripada kitab Al-Quran iaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Seterusnya kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Seterusnya kitab Injil iaitu yang saya tadi dah sebut, iaitu kitab Nabi Isa alaihissalam. Salah sebut dah kan? Okey, sekarang kita pergi kepada kelebihan orang yang bertakwa. Banyak kelebihan untuk orang yang bertakwa. Yang pertama, dikasihi dan diredai Allah. Orang yang bertakwa, Allah sentiasa kasih kepadanya. Bukannya Allah sahaja kasih, Rasul juga kasih dan cinta kepada orang yang bertakwa. Seterusnya, berjaya di dunia dan di akhirat. Bukan sahaja berjaya nak masuk syurga saja. Okay, di dunia juga dia akan menjadi seorang yang berjaya. Menjadi orang yang berilmu dan beramal. Seterusnya menjadi pemimpin yang berjaya. Orang yang bertakwa pasti akan menjadi pemimpin yang baik. Seterusnya sentiasa redha serta tabah menghadapi ujian hidup. Orang yang bertakwa sentiasa akan redha apa-apa musibah yang terjadi pada diri dia tak akan merungut. Dia sabar je menghadapi ujian tersebut. Seterusnya tidak mudah terpengaruh dengan anasi-anasi negatif. Contohnya video-video TikTok sekarang ni famous kan? Okey. Bukanlah TikTok tu semuanya jahat. Tapi benda-benda negatif lah. Siapa yang gunakan ke arah kebaikan, boleh je jadi baik. Okey, baik, seterusnya macam mana kita nak berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa? Apa usaha-usaha yang patut kita lakukan untuk menjadi orang yang bertakwa? Yang pertama, kena rajin mengulang kaji pelajaran. Seterusnya, sentiasa menunaikan solat pada waktunya. Jangan lambat-lambat tunaikan solat. Seterusnya, membaca dan memahami ayat Al-Quran. Berakhlak mulia. Selalu bantu guru, selalu bantu ibu bapa di rumah. Meninggalkan perbuatan yang mendorong kita melakukan maksiat dan perbuatan keji. Korang mesti tahu kan, amal ma'ruf nahi mungkar. Okay, seterusnya bersifat jati diri dan berdaya saing. Berdaya saing ni maksudnya jangan pakai taktik kotor lah. Bila ada ujian jangan meniru macam tu. Okey, baik. Last sekali kita tengok pengajaran ayat. Okey, yang pertama, setiap orang Islam wajib percaya kepada Al-Quran serta mengamalkan segala ajaran daripada ayat Al-Quran. Yang kedua, kita hendaklah menghayati sifat-sifat orang yang bertakwa dalam kehidupan seharian. Maksud menghayati ni kita mengamalkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Seterusnya kita hendaklah istiqamah dan ikhlas dalam melakukan ibadah. Janganlah kata kita tak sembahyang lagi sebab kita takut tak istiqamah dan tidak ikhlas. Solat buat wajib ni kena paksa. Nanti dah paksa-paksa dah lama kita pasti akan buat jugalah. Seterusnya, umat Islam hendaklah bersedia menginfakkan sebahagian hartanya ke jalan Allah. Dan akhir sekali, orang yang bertakwa dijanjikan Allah sebahagian hidup di dunia dan ni ada salah tulis ni. Tak apa. Orang yang bertakwa, Allah janjikan kebahagiaan semestinya hidup di dunia dan juga di akhirat. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.